Saya takut sangat ni. Betul tak? Lepas tu kita duk minta apa? Duk minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan kita duk minta, ya Allah kurniakan kepada kami keredaanmu dan syurgamu ya Allah. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, depa duk minta syurga, depa pernahkah masuk syurga aku? Depa pernahlah tengok syurga aku? Malaikat kata tak pernah. Api neraka pun depa tak pernah tengok. Tuhan tanya, macam mana kalau mereka pernah tengok yang kata api neraka, yang kata syurga? Kalau mereka pernah tengok, nescaya mereka akan menambahkan lagi amal ibadat. Pasal mereka nak masuk dalam syurga dan mereka nak melepaskan diri daripada api neraka. Tuhan kata tak apa, falahum, bagilah kepada Allah, bagilah kepada mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Malaikat kata apa? Malaikat kata kami berdoa supaya mengampunkan mereka dan merahmati mereka. Hak duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan nampak tak? Itu doa. Tiba-tiba malaikat sudah bertanya soalan ekstra kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, walahu, hu ni kembali kepada seorang. Ada satu orang ni dia main betul-betul bukan nak mengaji. Dia main ni saja, dia main kok-kok nampak ramai ada kuliah ke apa, kok-kok ada nasi bungkuih lepas daripada kuliah tu. Dia pun saja duduk dengar lena ke apa. Lagu tu lah. Kok-kok ada nasi bungkuih. Rupanya tak ada pun. Bila tak ada dia pun balik nyong lagu tu duduk menyumpah apa ni ya. Apa buatlah makan pas sikit. Tuhan, malaikat kata, ya Allah, kalaulah semua hak duk ada ni, kamu bagi keampunan, kamu bagi rahmat, macam mana dengan Tok Syekh Kepiah Longgak ni? Kan, pasal dia main tu, dia main bukan nak mengaji, dia main saja nak main usah, kasut-kasut bagus-bagus, dia nak saruk balik buang. Kan, tapi oleh kerana orang tolak dia masuk dalam masjid, tadi nak keluar. Kan dia boleh duduk tunggu ya. Macam kita duduk tunggu nak masuk Aisyah lah. Betul tak tu ya sekalian? Pasal tu bila ustaz duduk khutbah, dia pun lagu buat muka pokka lapang, betul, buat tarik. Kan? Dia buat muka pokka risau. Kalau buat muka manusia tak apa. Pokka ni macam mana? Dia lagu duduk tengok sana tapi mata duduk jelin kot ni. Lagu tu, mata dia jelin. Betul tak sekalian? Tahu pokka macam mana? Pokka ni, kita buat pokka pula dah. Kan? Dia lagu dia tak tengok kita tapi dia nak lari kan lagu. Satu macamnya jelin kat kita. Itu kata muka poka. Tapi dalam masjid ni tak ada dekat lah. Kan dia buat ta'ati jelin apa ustaz ni, jangan duk ni nak bunyi lah, tak turun-turun apa-apa. Lagu tu. Kan baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Apa kata Allah Taala? Kalaulah kepada mereka keampunan aku, rahmat aku, walahu kepada dia juga aku berikan keampunan dan rahmat. Allahu akbar. Tuan-tuan, nampak tak? Kan lepas berani teruskan kepokkaan itu. Sebab apa? Pasal depa pun dapat, aku pun dapat ya. Kan? Allah. Tu sayangnya Tuhan kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Antara kesungguhan dia apa kita sebut tadi, mukadimah hadis yang kita baca tadi. Apa dia antara sekalian? Mai duduk dekat. Barulah ustaz-ustaz dah rasa semangat sikit nak mengajar. Ni tuan-tuan, ustaz duk tani tu dia punya 16 kilo punya. Kalau masjid ni lagi besar ujung. Saya, pengalaman saya duk mengajar masjid daerah Barat Daya. Dulu pasal yang saya stop di sini pasal kena pindah pergi balik pulau. Tuan-tuan, masjid Barat Daya besar masjid SPT Perda. Tuan-tuan bayangkan saya duduk dekat dinding ni, hak belakang mengaji dekat tiang tu, duduk dinding tu. Allah nampak sayup manusia ke apa ni, nampak lagu tu. Kan? Saya pakai spek, kalau buang spek, tak tahulah apa makhluk duk ada tong tu. Dia lagu duk jauh, lagu tu lagu duk angguk tu angguk lena yang murung ya. Sayup tu. Tu saya masjid negeri, saya tak pergi, orang panggil saya. Kan? Sampai berapa kali tukar imam lah. Bebai tu orang kata, dia ni bukan nak main. Masjid Allah Fahim duk panggil saya. Tak pergi Kan? Saya pula yalah kalau buat kuliah orang bukan ada pun. Bila tak ada tu pasal. Kalau tak ada duk 2-3 orang duk depan ni tak apa. Dah tak ada seorang duk menyuruh nu, seorang duk menyuruh. Geng penyuruh apa ni? Geng sagi kata. No duk ujung nu, Allahu akbar. Tak boleh gitu. Saya tak boleh. Kan? Tak tahu kok tuan-tuan boleh. Kan tak boleh gitu. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya di antara adab kita dalam majlis ilmu, iaitulah kita berniat, antara niat ikhlas kepada Allah dan kita niat juga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah tu tak mana? Dalam diri kita. Sebab itulah dalam doa dia kata apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan doa tu. Ya Allah, kurniakan kepada kami keselamatan pada agama. Nak selamat macam mana kalau hang tak jaga agama? Nampak tak sekalian? Kalau kita jaga agama, selamatlah kita. Ni kita pun tak jaga agama, nak suruh agama jaga kita. Agama nak jaga macam mana kita kalau kita yang tak betul-betul jaga agama?
Boleh faham tuan sekalian? Itu di antara kita duk belajar ni. Nak bela diri kita, nak bela keluarga kita, nak bela masyarakat kita. Kalau semua ada ilmu, insya-Allah diri kita terbela, keluarga kita terbela, masyarakat kita juga akan terbela. Kalau masing-masing pakai ada ilmu, tak ada masalah. Hang buat cara hang, aku buat cara aku, pakai ada ilmu. Yang duk jadi celaru ni tuan-tuan pasal apa? Kerana kadang-kadang pasal tak ada ilmu tu masalah. Ilmu apa? Ilmu lapang dada tu tak ada. Ada ilmu daripada mengaji, dua-dua mengaji, tapi ilmu lapang dada tak ada. Sebab tu duk bergaduh sama-sama. Kan? Dalam bab semayang sudahlah. Ada orang angkat takbir, ada orang tak angkat takbir. Allahu akbar. Lepas tu pakai duk hingat ni luang. Apa dia tu semayang angkat takbir pun, tak angkat takbir pun dia tak tahu kena angkat takbir. Kawan tu mengaji memang ada hadis Nabi SAW tak pernah angkat takbir. Ada sekali Allahu akbar, tak ada masalah. Tuan-tuan pergi semayang di Mekah, kan duk pergi buat haji, buat umrah, tuan-tuan nampak tak orang sana macam mana? Kadang-kadang qiyam pun tak, Allahu akbar, dia berlagu, bang boleh sikit bang, dia ingat kau tu diri bang kau tu semayang. Tuan-tuan sana jadi lagu tu. Kita pun balik lagu duk sembang bagus punya. Kita balik daripada Mekah ni, orang nak main minum air zam-zam dan kurma yang orang India jual di sana tu. Kan? Padahal beli di Pekan Rabu Ustaz melunggu. Tapi nak beli di sana tu, pasal kurma dan zam-zam tu dia naik kapal terbang. Yang tu mahal tu. Jadi pakat duk minum bagus. Ji, macam mana? Okey ke sana? Dia tak payah juga kalau orang-orang jahil pergi Mekah ni. Satu macamnya hang orang jahil pergi Mekah, awak halim ke? Tak ada kah dia kata kau duduk berdiri, dia orang semayang, memang dia semayang, cuma dia tak qiyam. Nampak tak sekalian? Allah, macam-macam orang kita ni. Tu tak cerita lagi. Ada satu ustaz pernah mai kat tempat tuan sekalian. Kan? Dia orang Arab ni, perangai orang Arab dan perangai orang belah sana lah. Dia bila dia jalan depan kita, sebab depa pegang tu sutrah tu. Nabi SAW kata apa? Kalau orang ada di hadapan kita, jangan kita melintasi dia. Berdiri kamu tu lebih baik daripada 40 kot Nabi sebut. Tapi Nabi tak sebut 40 tahun ke 40 hari ke, Nabi tak sebut macam tu. Dan satu hari Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi ni tuan-tuan sekalian, dia tempat berjalannya orang. Kan? Jadi ada seekor kambing yang berjalan, yang main depan Nabi. Nabi tengah duduk semayang. Kambing tu lalu Nabi tahan kambing tu. Kambing tu nak pergi tu. Nabi tahan. Lepas tu kambing tu pergi jalan kot lain. Maknanya kalau kita semayang, orang duduk berjalan, kita boleh tahan. Boleh faham tuan sekalian? Tapi kita di Pulau Pinang jarang kita buat. Kan? Lagu duk tahan pula, dia lagu duk salam pula. Ya, apa abang? Allah, ya, sihat kah? Duk lagu tanya kita pula. Kita duk buat lagu tu, nak abang atas semayang tak arti. Dia buat geleng lagu tu, lah kali penyepak dia aku semayang, tahu tak? Dia tahan kita tak berjalan, dia kawan ni pula, dia pun serabut melo ya. Dia duk ingat, oh nak bersalam, boleh salam no? Dia tanya kita lagu tu pula. Tu yang kita jarang duk buat lagu tu, betul tak? Allahu Rabbi Tabarakallah. Jam bunyi dah Ustaz Fauzi. Kita nak berhenti kah? SOP dah kita habang. Baik, seterusnya dah sikit lagi. Lapang dada dalam menerima perbezaan pandangan. Tu saya sebut tadi ni. Kita ni jadilah orang-orang yang apa? Tuan-tuan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata apa? Dia kata ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'ah. Wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu sawabah. Itu lapangnya dada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'ah. Dia kata pandangan aku ni betul, tetapi kemungkinan mengandungi salah. Dia kata pandangan aku betul, pandangan orang lain salah, tetapi kemungkinan pandangan aku ni salah. Dia kata, dan kadang-kadang pandangan orang tu betul dan pandangan aku ni adalah salah. Dia kata, dan kemungkinan pandangan aku adalah betul. Mana dia kata apa tuan sekalian? Dia tak kata yang dia ni betul. Kan? Dan dia tak menyalahkan orang lain yang salah tu. Semua orang ada pandangan masing-masing selagi mana berdasarkan kepada ilmu. Boleh faham tuan sekalian? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Imam Syafi'i kata apa? Kalau sahlah hadis tu, itu adalah mazhabku. Walaupun aku tak buat macam tu. Kan? Baik. Ada satu kisah tentang Imam Syafi'i. Dia pernah pergi kepada maktab ataupun pergi ke madrasah Imam Hanafi. Dia pergi madrasah Imam Hanafi, tuan-tuan sekalian. Dia pergi lena di sana. Lepas tu pagi esok dia bangkit untuk nak sembahyang subuh. Dia diberikan, orang kata apa? Diberikan penghormatan untuk nak jadi imam kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal lah. Kan? Jadi Imam Syafi'i pergi.
Malam tu orang-orang Imam Hanafi ni apa semua, depa ni dalam mazhab Hanafi tak ada qunut. Dan depa tahu mazhab Syafi'i ada qunut, kan? Depa kata esok kalau Syekh Syafi'i ni jadi imam jenuh kita angkat tangan lah. Jadi malam tu pakai duk praktis semua lah, kan? Duk tu sami Allah alhamdulillah Allah. Pakai duk angkat tangan, tak biasa tuan sekalian. Macam kita lah dalam sembahyang apa? Sembahyang tarawih, kan? Kan 15 ke atas kita duk buat, kan? Dalam mazhab Syafi'i kena buat. Ada orang yang 15 tu dia pergi turun dulu, turun tengok Allah angkat kudut baru dia berdiri pula. Kan ada lagu tu, kan? Kan lepas rukuk sami Allahu liman hamidah. Allah. Tok imam dia baca lanjut lagu tu. Tok imam pun nakai. Bacalah Allahumma hdina fi man hadait. Dah ni Allahumma hdina. Dia dengan Allah tu dia turun dia sujud. Awak yang berangin sakan ni. Rupanya orang tak turun sujud lagi. Dia pun naik balik. Kan, kadang-kadang terlajak macam tu, kan. Jadi Imam Syafi'i pagi tu dia pun jadilah imam. Bila jadi imam, sahabat pakai duk tunggu dah. Dia tahu habis-habis ni mazhab Hanafi ni murid-murid dia pakai duk tunggu. Sagi lepas yang tidak jangan lupa angkat tangan. Duk ngapai tu daripada semalam ke. Dia rokok samiallahu liman hamidah. Dia pakai duk tunggu dah. Pakai duk angkat tangan. Tengok dia turun tu. Allahu akbar. Tentang dia turun tu dia tak buat kunut pun. Habis-habis tu tuan-tuan orang tanya, wahai Syekh, pasal apa? Tak buat kunut ni pasal apa? Apa dia kata apa? Li ikrami hadha. Dia kata, aku tak buat kunut tu pasal apa? Kerana aku memuliakan pandangan guruku iaitulah Imam Hanafi. Sambil dia tunjuk kepada makam Imam Hanafi dekat tu. Tuan-tuan nampak tak macam mana lapangnya dada yang kata Imam Syafi'i ni? Boleh faham tuan sekalian? Allahu Akbar. Mengaji macam tu. Kalau orang yang ada ilmu macam tu, dia menghormati pandangan orang lain. Nampak tak? Dia bukan nak kerah hak dia tu. Pandangan orang lain dia kena hormat. Dia pegang macam ni, depa pun mengaji, depa tahulah buat macam mana. Selesai masalah. Ni dah, depa mengaji tak betul, tang mana depa boleh tahu. Amboi, hang mengaji tang mana yang hebat sangat ni. Agama tak ajak kita macam tu. Kita mengaji bukan nak cari perbalahan, tetapi kita nak mencari kebenaran. Baik. Lepas tu tuan-tuan, mengaji ni juga antara adab dia. InsyaAllah 2-3 minit kita nanti. Antara adab dia iaitulah membersihkan jiwa. Kan, adab kita mengaji membersihkan jiwa. Tuan-tuan main kuliah malam ni balik lagi agak-agak apa benda, satu benda yang boleh nak bagi orang kata apa, hati tuan-tuan ni terubat. Apa benda? Oh, nak kena ikhlas. Itu mengaji. Ni keluar lagu duk tengah tengkak dengan orang pula. Yang tu nama dia tidak ada adab dalam kuliah lah, dalam mengaji ni tuan-tuan. Itu cerita dia. Baik. Membersihkan jiwa, adab dia maknanya kita membuka jiwa kita untuk dibersihkan. Kita main mengaji, lepas tu pula kita boleh terima teguran. Ada kan bila ustaz duk sebut ustaz, kadang-kadang dia sebut kena atas kepala kau ni, kena atas kepala kau ni. Lain kali mai jumpa Ustaz ustaz ni nak ambil leceh punya orang ni. Awak siapa dia bercakap ke kata kat orang, kata ambil orang lain. Nampak? Maknanya dia tak membuka diri dia untuk nak terima teguran. Tuan-tuan tak? Tengok apa nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ni jenis orang yang suka terima teguran, Sayyidina Umar. Sehingga kan ketika mana membahaskan satu hukum mengenai hukum nafkah ke hukum faraid kalau tak silap saya, tiba-tiba ada satu perempuan tua, dia mangkit-mangkit, wahai Umar, engkau ada salah. Cerita hak Nabi habaq macam ni. Dan Umar menerima pandangan orang tua tu, perempuan tu. Umar kata benarlah dia dan salahlah Umar. Itu tuan-tuan. Maknanya dia boleh menerima teguran. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia panggil sahabat-sahabat dia kata, kalaulah ada pada diri aku kesalahan, hampa tegur terus kepada aku ni. Maknanya kalau hampa tengok Umar, mungkin hari ni aku cakap besar ke, aku ada nampak serupa nak dengki ke orang ke, aku ada nampak serupa dengan takabur, hampa pergi tegur aku pergi habis. Umar nak macam tu, tuan sekalian. Tapi masalah dia sahabat berani kata tegur Umar. Kan? Depa tegur lagi, depa duk berasa macam tu, tapi Umar tak ada masalah apa. Kan? Kan? Tuan-tuan, bukan kata kita balik orang perempuan nak tegur, sakat nak kata abang, tadi ustaz kata suruh tegur, saya nak tegur abang boleh tak? Kan? Lagu dia duk buka kertas A4 duk tulis tuan sekalian kat kita ni, salah abang salah. Pejabat agama pula lepas ni duk bergaduh dua-dua. Baik, itu dalam adab kita dalam menuntut ilmu. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, menjauhi pertengkaran. Setiap penuntut ilmu kena menjauhi pertengkaran. Walaupun dia ada ilmu sikit, orang lain ada ilmu, duduk bahas ni kira nak bergaduh, tak usah. Jadi orang yang ada adab dalam berilmu, hang ada ilmu, aku ada ilmu. Hang yakin dengan ilmu, aku yakin dengan ilmu aku. Selesai. Tuan sekalian. Cerita dia macam tu je.
Bukan kita nak mempertahankan ataupun mempertegangkan benang yang basah, tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya bukan kita nak tunjuk siapa yang hebat, dan kita ni tak boleh nak jadi pendakwa. Kan baru ada ilmu sikit tengok kau tu salah. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Imam Muslim, kata Nabi, idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakuhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apabila satu orang ni duk kata depa ni salah, depa ni bukan betul, halakan nas, halak ni makna dia depa ni teruk lah depa ni. Nabi kata fahuwa ahlakuhum, sebenarnya dia tu yang tak betul. Kan? Jadi kita jangan menyalahkan orang, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Seterusnya menjaga adab dengan guru. Depan guru pun macam tu lah tadi ni. Jaga adab guru elok-elok kan. Ni duduk depan guru, dia buat muka tak puas hati pula kan. Yalah bunyi dah insya tak berhenti-berhenti lagi. Kata SOP berhenti insya. Ustaz dia buat muka keras lagu tu. Dia buat muka lagu tu. Sambil tunjuk jam pula dah lagu tu. Tak apa tuan-tuan. Imam Syafi'i. Kita tengok macam mana dia mengaji. Dia pernah mengaji kepada Imam Malik. Imam Syafi'i. Dia selak ni yang kata ni, adab ni. Kitab dia. Waktu nak selak dia buka pelan-pelan. Pasal apa? Pasal dia buka deras macam ni akan mengganggu guru dia. Allah, mengganggu Imam Malik. Tuan-tuan tengok tak macam mana adab. Sebab itulah dia menjadi Imam Syafi'i. Kita ni takkan jadi cucu PI ya. Tu pun PI noleh nama dia, bukan PI kot ni ya. Pasal apa? Kita selak, bukan kata selak apa nama buku, tuan-tuan sekalian. Kentut depan guru lagu duk ribah kain, bom-bom lagu tu duk main tolak main kot ni. Apa cerita ni? Sebab itulah tak boleh nak jadi serupa Imam Syafi'i ni, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Betul tak? Imam Rabi', pernah dengar nama Imam Rabi'? Dia juga minum air depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengaji kat Imam Malik. Imam Rabi' mengaji kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Rabi' tengok Allah, Imam Syafi'i, ya Allah, dia ni memang betul beradab dengan Imam Malik. Jadi Imam Rabi' pun dia beradab dengan Imam Syafi'i. Sehingga kan dia minum air di hadapan imam dia sendiri. Dia telan pelan-pelan, dia tak bunyi gelup kan bunyi tu kan, bunyi serupa dengan ikan kalui duk makan bunga raya, belup tentu pernah tak ni minum Zat belup dia dulu dia tuang tu, ingat tuang kat ustaz, rupanya tuang kat dia nak minum. Allah, adab tuan sekalian. Baik muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, banyak kita banyak tak apa, nanti kita sambung lain boleh kot, boleh tak apa nak anggur ni, apa ni tak beradab tak apa nak anggur ni. Tak apa, kita sama banyak lagi. Dia ada sabar dalam menuntut ilmu, dan juga kita akan cerita sikit guru pun perlu ada adab. Guru pun kena ada adab. Dalam kitab Siyarus Salikin. Ingat tak? Saya pernah dulu kita mengajar kitab tu kan, Siyarus Salikin kan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Mula-mula dia cerita beradab. Adab macam mana di antara adab kita dengan guru dan adab guru tu sendiri, tuan-tuan. Guru ni bukan semua maksum. Kena pegang yang tu ya. Kan, guru bukan semua maksum, dan benda hak guru kata pun tuan-tuan sekalian kena tengok juga. Kadang-kadang dia bercakap ikut sedap mulut dia ke apa semua, kan benda-benda hak yang seperti itu kita nak kena tengok yang kita guru. Lepas tu guru dia kena ada sifat tawadhu, dia ada sifat uswah, sifat warang. Apa sifat-sifat tu insya-Allah kita akan cerita nantilah di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم